confidence fail. Starting going wild, can't handle this pill. Fight for the club, arrogant like yeah. Hedonisme? Tiba kalau korang tak pernah dengar hedonisme. Tapi apa sebenarnya maksud hedonisme ni? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, hedonisme membawa maksud pegangan hidup yang mementingkan kesenangan dan keseronokan hidup. Okey, tapi macam mana boleh wujudnya pegangan hedonisme ni? Saya tertarik dengan sejarah hedonisme sebab ianya bermula daripada sebuah conversation je. Tapi secara etimologinya, hedonisme diambil daripada bahasa Yunani iaitu hedon yang berarti kesenangan. Pada tahun sekitar 433 sebelum Masihi, Sokrates yang merupakan ahli falsafah Yunani pernah bertanya tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup akhir manusia ni. Dan soalan tu pun dijawab oleh Aristippus dan Kairin bahawa yang menjadi tujuan hidup bagi manusia ni sebenarnya adalah kesenangan. So, apa maksud semua ni? Bagi rakyat marahan macam saya ni, nak faham apa maksud hedonisme ni senang je. Simple, sebab hedonisme ni pemikiran manusia yang tak habis-habis nak enjoy senang je. Banyak yang beranggapan bahawa pemikiran hedonisme ni, hidup dia hanya berlandaskan hawa nafsu semata-mata. So, basically, ideologi ni sebenarnya berkait rapat dengan harta kekayaan duniawi, kenikmatan batin, kenikmatan seksual dan kebebasan serta kekuasaan. So, let's proceed with apa punca wujudnya hedonisme ni dalam kalangan masyarakat sekarang ni. Apa-apa pun okey, janji fun, have fun. Inilah ayat yang selalu kita dengar dari golongan yang mengutamakan hiburan dan pergaulan bebas yang dikenali sebagai hedonism. Kita selalu tertanya, kenapa boleh berlaku begini? Okey, ada peribahasa, bagaikan pokok bergoyang kalau tiada angin yang menggoncangkannya. Okey, mari kita teliti lebih dalam apa sebenarnya yang membuatkan masyarakat kita terjebak dalam aktiviti ini. Yang pertama, mereka kurang pengawasan ibu bapa. Ini disebabkan ibu bapa pada hari ini lebih mengejar kemewahan duniawi dan sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Ekoran daripada sikap ibu bapa yang tersebut, anak-anak terbiak, tidak dapat perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya. Malah lebih teruk lagi, terdapat juga anak-anak merasakan diri mereka tidak diperlukan lagi. Kemunculan pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian di seluruh pelosok negara, bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan, telah menyebabkan budaya hedonism ini merebak dengan pantas, menyebabkan remaja yang mudah terpengaruh dengan keseronokan dan aktiviti yang dianggap dapat menghilangkan rasa bosan, terutama remaja di bandar besar. Yang kedua, mereka kurang pegangan agama. Apabila pegangan agama, masyarakat, khususnya golongan muda yang tidak teguh, mereka tidak akan mendapat ketenangan jiwa. Dan inilah yang menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam kancah budaya hedonism ini. Okey, sekarang saya akan ulas tentang kesan budaya hedonism terhadap beberapa pihak. Seperti mana yang kita tahu, budaya hedonism ni adalah gaya hidup bebas yang lebihkan keseronokan ataupun hiburan yang melampau. Golongan yang terjebak dalam budaya hedonism ni, kalau kita tengok lebih kepada golongan remaja lah kan. Hedonism menyebabkan golongan remaja mudah lupa dan lalai akan matlamat hidup dan menjejaskan usaha mereka untuk menjadi golongan yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Hedonism ni juga menyebabkan kepribadian seseorang itu akan musnah. Bila someone tu dah terjebak dengan budaya hedonism ni, maka mereka akan mudah terpengaruh juga dengan perkara-perkara lain. Contohnya, mula-mula nak berhibur je, tapi dah halang-halang tu ambillah alkohol, lepas tu ambillah dadah, sebab rasa ingin tahu tu membuat-buat dalam diri mereka. Okey, yang tadi tu untuk individu. Hedonism juga akan menyebabkan sebuah institusi kekeluargaan akan runtuh akibat terlalu taksub dengan hiburan, maka ia akan menjejaskan hubungan antara adik-beradik, ibu bapa, suami isteri dan anak-anak.
Contohnya apabila sepasang suami isteri ni ada masalah ke, and then salah seorang daripada mereka akan mencari jalan keluar, iaitu berhibur dan release stress dengan kawan-kawan. Yang lebih parah lagi, mereka mungkin akan melupakan tanggungjawab mereka terhadap ahli keluarga sebabkan terlalu taksublah dengan hiburan melampau ni. Next, hedonism of course bagi kesan juga dekat masyarakat. Ia akan meningkatkan jenayah gejala sosial dalam kalangan remaja dan belia. Jika remaja sekarang ni banyak terlibat dalam jenayah macam ni, ia akan memburukkan lagi keadaan. Tambahan pula, zaman sekarang ni kadar jenayah semakin meningkat dari semasa ke semasa. Akhir sekali, kerajaan juga terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang banyak untuk membanteras gejala budaya Indonesia ni. Dalam masa yang sama, ini juga akan membantu usaha untuk mencapai negara yang lebih maju. Di Malaysia, budaya Indonesia ni rasanya tak adalah serius sangat dan bukan sesuatu yang baru. Tapi baru-baru ini di Malaysia ada berlangsung satu festival hiburan iaitu Good Vibe Festival di Genting Highlands yang merupakan konsert menyanyi oleh artis tanah air dan juga artis dari luar negara untuk mempersembahkan lagu-lagu favourite peminat diorang. Festival seperti ini setahu saya dia berlangsung selama 2-3 hari dan menempatkan lebih 20,000 orang. Rata-ratanya dari golongan remaja yang nak berseronok, stres dengan kawan-kawan dari petang sampai lewat malam. Antara aktiviti yang agresif yang berlaku ketika gig ni berlangsung, event ni berlangsung adalah mosh pit. Korang tahu tak mosh pit tu apa? Mosh pit tu adalah satu tarian yang ganas yang dilakukan secara bertolak-tolak, berlompat-lompat dalam ruangan yang kecil yang ramai orang tu sehingga boleh menyebabkan kecederaan. Dalam masa yang sama berlaku pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Tapi dalam di Malaysia ni hiburan macam ni masih lagi terkawal dan tak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Kalau nak berhibur boleh, cuma lakukanlah dalam keadaan yang sederhana. Untuk menghilangkan stres juga bagus untuk badan kita, tetapi jangan terlalu lalai dengan hiburan sehingga boleh memudaratkan kita punya badan dan ahli keluarga kita sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Tujuan saya berada di sini adalah untuk berkongsi dengan anda semua tentang tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi budaya hedonism agar budaya ini tidak lebih buruk lagi. Okey. Pertama sekali adalah ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa adalah faktor utama kemenjadian anak-anak remaja. Kerana apa? Anak-anak yang baru dilahir boleh diibaratkan seperti kain putih. Oleh itu, ibu bapa haruslah wajiblah menconting anak-anak mereka ke arah lebih baik ataupun sebaliknya. Jika kita mencorak anak-anak lebih baik, maka akan terhasilnya anak-anak yang berakhlak mulia, baik tingkah lakunya dan mengamalkan nilai-nilai positif selalu. Akan tetapi jika kita silap, jika kita salah mencorak anak-anak kita, maka sebaliknya akan terjadi. Okey, pada hari ini kita dapat lihat anak-anak kita dididik dengan RM1, malah tidak memberi perhatian secukupnya kepada anak-anak mereka. Oleh itu, kesannya anak-anak ini akan mudah terjebak, akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya negatif, khususnya budaya hedonism itu sendiri. Okey, seterusnya adalah faktor didikan agama. Didikan agama merupakan hala tuju dan panduan dalam kehidupan. Mungkin didikan agama ini dipandang remeh sesebuah keluarga, namun hakikatnya didikan agama akan memberi kita panduan di mana ia mengajar kita dari segi tingkah laku, nilai murni dan gaya hidup itu sendiri. Bagi saya, apabila seseorang itu tidak mempunyai didikan agama, mereka seperti hidup
tanpa makna di bumi ini. Kesannya ia mudah terikut-ikut budaya yang tidak sihat seperti hedonism itu sendiri. Akhir daripada saya, anda semua telah pun didedahkan, dikongsikan dari awal hingga akhir. Budaya hedonism mampu memberi impak buruk dalam kehidupan anda. Jadi saya berharap agar anda semua terkesan dan berusaha agar budaya hedonism ini tidak diikuti oleh anak muda kita yang bakal menjadi pemimpin negara kita pada masa akan datang.